Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita setelah bercuti 2 hari. Untuk hari ini, hari Isnin, seperti yang telah dijadualkan adalah bagi subjek adab dan akhlak. Minggu lepas kita dah ambil turn untuk subjek tilawah Al-Quran. Jadi hari ini kita akan masuk kepada adab dan akhlak Islamiah. Okey, baik. Hari ini Ustaz tak nak masuk lagi tajuk baharu. Kita akan cuba buat latihan untuk tajuk yang dah kita bincangkan pada 2 minggu lepas. Sama-sama kita bincangkan. Okey, baik. Boleh bawa keluar buku aktiviti adab dan akhlak. Okey, boleh tengok sama-sama. Okey, kita akan bincangkan sama-sama. Kita akan ulang kaji sama-sama. Okey, baik. Kalau dah bawa keluar buku latihan, buku aktiviti adab dan akhlak tahun 4, okey, boleh buka muka surat 27. Muka surat 27. Awal-awal sekali bagi tajuk adab menziarahi kematian. Okey, baik. Kita tengok arahan dia dahulu. A. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, jadi soalan ini adalah berbentuk objektif. Jadi awak semua kena baca soalan dahulu, kemudian tengok pilihan jawapan yang telah diberikan, kemudian kita akan sama-sama mencari jawapan yang sebenar. Okey, baik. Yang pertama. Okey, ini di bawah tajuk adab menziarahi kematian dan kubur ya, yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Jadi ini sebagai ulang kaji dan sebagai latihan pengukuhan bagi kamu. Sebab 2 minggu lepas tu Ustaz tak bagi latihan pun kan. Ustaz suruh salin nota saja. Jadi hari ini kita akan buat latihan. Okey, baik. Nombor 1. Okey, sama-sama kita baca, sama-sama kita tunjuk bacaan yang mana Ustaz baca, kamu tunjuk. Dan sambil tu kamu ikut bacaan Ustaz. Okey, baik. Ucapan takziah untuk si mati ialah, okey, baik, dia bagi alif subhanallah, ba astaghfirullah, jim la ilaha illallah, dal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan takziah ni apa? Ucapan duka cita, ucapan yang kita perlu berikan, maknanya nak apa kita kata, nak menyelesakan keluarga si mati. Maknanya takkanlah tiba-tiba orang meninggal kita datang kita kata, oh tahniah atas kematian suami anda. Tak boleh. Jadi kita perlu ada satu ucapan takziah, ucapan yang kita nak bagi selesakan, kita nak menyelesakan keluarga si mati. Okey, baik. Subhanallah ke? Subhanallah ini sebenarnya ucapan yang gembira. Subhanallah maksudnya adalah Maha Suci Allah. Gembiralah, kita gembira. Baik. Ba astaghfirullah ni adalah kita memohon keampunan kepada Allah. Macam tak sesuai kan? Itu kita nak memohon keampunan kepada Allah untuk diri kita, bukan untuk si mayat, bukan untuk si mati, bukan untuk jenazah yang mati. Baik, jim la ilaha illallah. Ini pun ucapan yang kita ucapkan sebagai zikir lah. Kalau kita nak minta bantuan ke, kita nak ingat Allah ke, kita mesti sebut la ilaha illallah. Jadi tak sesuai lah untuk kita ucapkan kepada keluarga si mati. Jadi yang terakhir adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ucapan yang paling sesuai untuk kita berikan kepada keluarga si mati. Jadi boleh bulatkan dal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingat, kalau kamu tengah ziarah keluarga si mati, kamu tengah ziarah, jadi kamu jumpa dengan keluarga si mati, kamu perlu ucapkan kepada dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takziah atas kematian keluarga encik, contohnya. Okey, baik. Nombor 2, sama-sama kita baca, sama-sama kita tunjuk. Okey, amalan mendoakan si mati merupakan, okey, alif, adab menziarahi ke kubur. Ba, adab menziarahi jiran. Jim, adab menziarahi jenazah. Dal, adab menziarahi keluarga. Okey, dia kata apa? Amalan mendoakan
si mati. Kita doakan si mati. Maknanya orang tu baru meninggal dunia lah. Jadi sesuai ke adab menziarahi kubur. Kalau adab menziarahi kubur maksudnya macam kita ziarah kubur ke kubur orang yang bukan masa tu dia mati. Dia dah mati sebelum-sebelum dia lagi. Dah lama dah. Jadi adab menziarahi jiran. Takkanlah kita tiba-tiba datang nak ziarah jiran, tiba-tiba nak doakan si mati. Siapa yang mati? Jiran kita mati ke? Tidak. Jadi tak sesuai. Ba pun tidak. Jim, adab menziarahi jenazah. Orang tu baru je meninggal dunia. Kita baru nampak jenazah tu, baru je meninggal dunia kan. Orang sekeliling tengah baca Yasin. Jadi kita perlu mengamalkan doa-doa untuk jenazah yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawapannya adalah amalan mendoakan si mati adalah adab menziarahi jenazah. Okey, baik. Yang ketiga, sama-sama baca. Ziarah orang sakit hukumnya ... dan besar pahalanya. Okey, kita kena cari perkataan yang sesuai bagi ruangan kosong yang telah disediakan. Okey, baik. Kita tengok. Alif, harus. Hukum dia harus ke? Okey, baik. Kita tengok lagi. Ba, sunat ke? Jim, makruh ke? Ingat, makruh ni apa? Makruh ini adalah satu perkara yang dibenci. Maknanya dia level dia bawah sikit daripada berdosa. Okey, baik. Dal, wajib. Okey, jadi apa? Mestilah sunat. Ziarah orang sakit ini adalah sunat. Dan bila kita ziarah orang sakit, kita akan mendapat pahala yang besar dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Yang seterusnya, yang keempat. Okey, sama-sama kita baca bacaan Assalamualaikum ya ahlil qubur. Bulatkan ahlil qubur ni. Ahlil qubur merupakan, okey, sama bacaan lagi, merupakan. Okey, alif, salam kepada ahli kubur. Ba, salam kepada masyarakat. Jim, salam kepada jenazah. Dan dal, salam kepada si mati. Tadi kan dekat ucapan ini, bacaan ini kan Ustaz suruh awak bulatkan apa? Ahlil kubur. Dah tentulah kepada siapa? Kepada ahli kubur. Jadi jawapannya adalah alif. Takkanlah tiba-tiba kamu jumpa masyarakat, jumpa sesiapa, tiba Assalamualaikum ya ahlil kubur. Makan penampar lah jawabnya. Sebab orang tu masih hidup. Dia bukannya ahli kubur, dia belum masuk kubur lagi. Jadi yang paling sesuai adalah salam kepada ahli kubur. Kan tadi Ustaz suruh bulatkan ahlil kubur, merujuk kepada ahli kubur. Okey, selesai muka surat 27. Kita tengok pula muka surat 28. Okey, muka surat 28. Sambung daripada soalan objektif tadi yang disuruh bulatkan tadi kan. Okey, tadi baru soalan nombor 4. Jadi kita masuk soalan nombor 5. Okey, sama-sama kita baca. Satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat. Okey, ni bukan mit ni bukan mit. Ni mayat. Mim yata, kalau ikutkan mim yata mit, betul tak? Tapi sebenarnya ini adalah ejaan untuk mayat. Jadi atas tu awak boleh tulis rumi dia. M-A-Y-A-T, mayat. Dekat atas perkataan mim yata. Okey. Kita sambung semula. Orang Islam sahaja ialah tempat kosong. Okey, kita ulang balik soalan tadi. Satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat orang Islam sahaja ialah, okey, alif, tugu peringatan. Tugu peringatan. Ba, kubur orang Islam. Jim, kawasan lapang. Dan dal, padang. Okey, baik. Jadi, kawasan yang dikhususkan untuk kita tanam jenazah-jenazah orang Islam, kita panggil sebagai perkuburan orang Islam. Jadi, jawapannya adalah ba, kubur orang Islam. Mestilah orang Islam mestilah ditanam di kubur orang Islam. Takkanlah tiba-tiba orang Islam ditanam di perkuburan Cina. Jirat Cina. Tak sesuai lah. Kawasan lapang, padang pun tak sesuai juga.
Kalau katakan padang tempat kita main. Jadi bila kita tanam mayat dekat situ, orang main dekat atas dia, dekat padang. Jadi menunjukkan tidak ada adab kepada orang yang meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia. Kawasan lapang pun sama. Kalau katakan kawasan lapang tu memang kawasan tiap-tiap hari Rabu mesti buat pasar malam. Tiba-tiba kita tanam jenazah dekat situ. Orang pula setiap hari Rabu orang pergi buat pasar malam dekat situ. Jadi nampak orang tak sopan lah, tak elok lah. Sebabnya orang akan berjalan-jalan, pergi sana, pergi sini, pergi gerai laksa lah, pergi gerai bihun sup lah. Dah tidak menghormati jenazah yang sudah meninggal dunia. Jadi paling sesuai adalah kubur orang Islam. Okey, baik. Kita tengok pula bahagian B. Untuk latihan B pula. Okey, baik. Sama-sama kita baca arahan dia. Tulis betul, okey, atau salah pada kenyataan di bawah. Okey, pilih salah satu, betul ataupun salah. Okey, sama-sama kita baca. Okey, kali ni Ustaz tak nak bagi jawapan. Ustaz cuma nak baca, cuma awak baca sama-sama dengan Ustaz. Kemudian awak kena tulis sendiri jawapan awak. Ustaz cuma bantu awak baca saja. Tetapi jawapan awak kena tulis sendiri. Okey, baik. Kita tengok alif. Makan dan minum di rumah si mati. Okey, makan dan minum di rumah si mati. Betul ataupun salah? Betul ataupun salah, awak yang tentukan sendiri. Makna dia dekat sini adalah orang bila ada keluarga, salah seorang ahli keluarga yang meninggal dunia, mestilah keluarga si mati akan menjamu orang yang datang. Tetapi kita pula datang bukannya nak mendoakan mayat, kita cuma nak datang makan minum je, buat macam gerai. Jadi sesuai ke tidak? Betul ataupun tidak? Jadi letakkan jawapan kamu dekat ruangan yang telah disediakan. Nombor 1. Okey, baik. Nombor 2. Bergelak ketawa semasa menziarahi kubur. Betul ke adab macam tu? Bergelak ketawa. Pergi kubur gelak. Orang lain baca Yasin. Betul ke tidak? Betul ke salah amalan macam tu? Okey, baik. Nombor 3. Okey, sama-sama baca. Tadi Ustaz seorang je baca kan. Okey, jadi kali ini Ustaz nak kamu sama-sama baca. Baik, nombor 3. Solat jenazah berjemaah semasa menziarahi si mati. Betul ke tidak? Betul ataupun salah amalan tu? Kita solat secara berjemaah. Solat jenazah secara berjemaah. Okey, baik. Nombor 4. Okey, sama-sama kita baca. Tidak memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Kita datang-datang ziarah jenazah, tetapi kita tidak bagi pun pertolongan kepada keluarga si mati untuk menguruskan jenazah. Macam tu buat apa kita datang? Betul tak? Kita datang perlulah membantu meringankan beban keluarga si mati. Yalah, macam-macam nak diuruskan. Nak mandikan dia, nak kafankan dia, nak solatkan dia, nak tanamkan dia. Jadi keluarga si mati memerlukan bantuan kita yang ziarah. Kita yang menziarahi ini, mereka memerlukan bantuan kita. Jadi tiba-tiba datang tak membantu. Betul ataupun salah amalan tu? Jadi awak yang tentukan nombor 4 ni. Okey, baik. Nombor 5. Tidak sesuka hati melangkah dan berlari di atas kubur. Betul ataupun salah amalan tu? Jadi kita tidak suka hati nak langkah mayat, main lari, datang-datang rumah keluarga jenazah, pergi main kejar-kejar pula. Lepas tu pergi main langkah je mayat yang telah meninggal dunia tadi. Betul ke salah amalan tu? Jadi awak yang tentukan. Kita dah belajar dah 2 minggu lepas. Okey, baik. Kita sambung lagi muka surat 29. Okey, muka surat 29. Okey. C. Padankan kenyataan di bawah dengan gambar yang betul. Okey, padankan kenyataan di bawah dengan gambar yang betul. Di sebelah kiri adalah gambar dan di sebelah kanan adalah ayat yang telah dia sediakan.
Jadi kita tengoklah gambar yang pertama dia tengah baca Quran. Gambar yang kedua dia tengah siram pokok. Gambar yang ketiga ustaz pun tak tahu apa dia buat, berdiri je ataupun dia jalan, ustaz pun tak tahu. Yang ketiga dia mengkafankan jenazah. Dia mengkafankan jenazah. Dan yang kelima dia sedang memasak. Okey. Sama-sama kita bacakan ayat yang telah diberi. Okey, baik. Yang pertama, menyediakan. Okey, ni salah ya. Ni awak buang satu mim. Menyediakan, bukan menyediakan. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Menyediakan makanan kepada keluarga si mati. Maksudnya ayat yang pertama ni adalah kita menyediakan makanan untuk keluarga si mati. Maknanya kita masaklah. Kita masaklah. Jadi awak padankanlah. Pilihlah gambar yang bersesuaian dengan ayat yang pertama tu. Dengan ayat yang pertama tu. Okey, baik. Kita tengok kotak yang kedua. Okey. Memberi pertolongan menguruskan jenazah. Okey, kita berikan pertolongan menguruskan jenazah. Contoh dia apa? Contohnya solatkan dia. Contohnya kafankan dia. Contohnya mandikan dia. Itu adalah salah satu amalan untuk menguruskan jenazah. Jadi cari gambar yang paling sesuai bagi ayat yang kedua ni. Okey, memberi pertolongan menguruskan jenazah. Okey, baik. Yang ketiga, menyiram kubur dengan air bunga. Okey, menyiram kubur dengan air bunga. Okey, sesuaikan dengan gambar yang menunjukkan perlakuan menyiram. Pilihlah yang sesuai. Okey, baik. Yang keempat, memakai pakaian yang menutup aurat. Okey, kenalah pakai pakaian yang menutup aurat kalau kita menziarahi jenazah. Baik, yang terakhir, membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Jadi awak pilihlah gambar yang mana yang sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan. Okey, baik. Itu 29. Okay, baik. Yang terakhir, muka surat 30, latihan kita yang terakhir. Okey. Dekat sini, kita baca dulu arahan dia. Kelaskan kenyataan berikut dengan betul dan tulis semula. Dekat sini dia dah bagi jadual. Dekat sini dia dah bagi jadual. Sebelah kanan, adab menziarahi jenazah. Dan sebelah kiri adalah adab menziarahi kubur. Jadi, ustaz nak awak kelaskan sendiri. Okay, dia dah bagi dah ayat-ayat di atas ni mengikut kotak. Jadi, awak kena kelaskan. Maknanya awak kena asingkan sendiri mana satu adab menziarahi jenazah dan mana satu adab menziarahi kubur. Yang ini ustaz tak nak tolong awak baca. Awak cuba baca. Okey, kalau tak tahu jawapan, boleh rujuk pada buku teks Adab dan Akhlak tahun 4. Muka surat berapa? Muka surat kita tengok balik. Adab menziarahi kematian dan ke kubur. Daripada muka surat 39 sampailah 47. Cubalah cari jawapan untuk muka surat 30. Yang tadi Ustaz dah bagi jawapan dah. Jadi yang ini Ustaz nak awak cari sendiri. Okey, sampai itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.